فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا عليم علمنا من علمك كما ترضى به عنا. يا حليم خلقنا بهلك الحلم وحققنا بحقائق العلم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnia daripadanya sehingga pada saat ini Allah Subhanahu wa taala masih mengurniakan kepada kita akan nikmat yang terbesar dalam kehidupan kita, iaitu nikmat Islam dan juga nikmat iman. Seterusnya Allah Subhanahu wa taala masih mengurniakan kepada kita akan nikmat kesihatan dan kelapangan masa kita, dapat sama-sama kita menghadirkan diri kita ke dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat, insya-Allah. Baik, ibu yang saya hormati sekalian, insya-Allah pada pagi ini kita akan sambung pengajian tafsir Al-Quran dan kita masih membicarakan tentang surah Al-Mumtahanah. Okey, surah Al-Mumtahanah. Surah yang ke-60. Okey, surah yang ke-60. Surah Al-Mumtahanah. Baik, kita akan sambung pada ayat yang keempat, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad kanat lakum uswatun hasanah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu iz qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawata wal baghda'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah illa qawla Ibrahim li abih la astaghfiranna laka wa ma amliku laka minallahi min syai'. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allah Subhanahu wa taala sebutkan qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat yang keempat ini, Nabi Ibrahim ini menjadi contoh ikutan bagi kaum dia. Setiap daripada para nabi, nabi itu ada kaum yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala atas para nabi. Ketika mana setiap nabi diutuskan ke atas kaum mereka, antara kerja-kerja dan tugas yang diberikan oleh Allah kepada para nabi adalah membimbing para umat mereka ini supaya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan pada setiap diri para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Ta'ala itu ada suri tauladan. Maksudnya setiap daripada para nabi itu menjadi ikutan. Apa yang para nabi buat semua akan diikuti.
baik daripada segi makannya, baik daripada segi pakaiannya, baik daripada segi muamalatnya, baik daripada segi perniagaannya, baik daripada segi ibadahnya. Setiapnya dijadikan ikutan oleh para kaum mereka ini supaya mengikuti para nabi yang diutuskan ke atas kaum tersebut. Begitu juga kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan Nabi SAW memuliakan Nabi Ibrahim ini. Sehinggalah terdapat suatu selawat yang disebut sebagai selawat Ibrahimiyah. Yang kita duk baca lepas daripada yang kita duk baca semasa kita tahiyat. Kan? Kita tahiyat kemudian kita selawat. Ada satu selawat yang dinamakan selawat Ibrahimiyah. Selawat Ibrahimiyah ni disebutkan nama Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam selawat tersebut. Kerana apa? Nabi SAW memuliakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehinggalah Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam ayat ini bahawa Nabi Ibrahim menjadi contoh ikutan bagi kaum dia. Wallazina ma'ahu iz qalu liqaumihi. Dan juga orang-orang dalam kaum Nabi Ibrahim alaihissalam ni apabila mereka berkata kepada sahabat-sahabat yang sama dengan kaum mereka ni. Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawata wal baghdhahu abada. Kata mereka kepada kaum mereka, sesungguhnya kami berlepas diri darimu dan dari apa yang kamu sembah selain daripada Allah. Kami ingkari kekafiranmu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian untuk selama-lamanya. Apabila orang-orang yang beriman yang mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam. Setiap daripada para nabi ni ada orang yang ikut, ada orang yang tak mau ikut. Yang ikut kepada nabi-nabi ni dikenali sebagai orang yang beriman. Sebab apa? Mereka menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan yang disembah itu selain daripada Allah. Seperti mana orang yang tak mau ikut kepada Nabi Ibrahim yang mana mereka menyembah berhala. Kita pernah tahu kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang mana Nabi Ibrahim pernah memecahkan dan menghancurkan berhala yang dibuat oleh orang-orang musyrik ni. Orang yang mensyirikkan Allah Ta'ala dengan menyembah patung atau berhala. Ketika mana kaum Nabi Ibrahim yang beriman bercakap kepada orang yang tak beriman, sesungguhnya kami berlepas diri daripada apa yang kamu buat. Nabi Ibrahim tiap-tiap pagi bangun, keluar daripada rumah, berdakwah kepada kaum dia. Cerita tentang kebesaran Allah Ta'ala dan cerita bahawa sesungguhnya yang perlu kita sembah adalah Allah, bukannya patung. Tiap-tiap hari duk cerita benda yang sama. Keluar daripada rumah pagi, kemudian duk pergi sehingga ratusan tahun duk bagi tahu benda yang sama supaya mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala. Dan ada sebahagian daripadanya ikut kepada Nabi Ibrahim dan ada sebahagiannya menolak dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ikut kepada Nabi Ibrahim ni pula pi jumpa dengan orang yang tak ikut, pi bagi tahu yang hampa duk sembah berhala tiap-tiap hari ni, yang kami duk mai cerita dekat hampa tiap-tiap hari tentang macam mana kita nak mengabdikan diri kepada Allah dan Tuhan sebenar kita. Tiap-tiap hari kami duk cerita ni, hampa tak mau ikut, ikut sudah. Ikut hampa lah, hampa tak mau ikut sekalipun. Sebab apa? Kami akan berlepas diri daripada apa yang hampa buat. Kami nak ikut kepada Nabi Ibrahim. Kami nak menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Hampa tak mau ikut kami berlepas diri. Bahkan disebutkan, kami mengingkari kekafiran kamu. Kami tak akan pernah mengiktiraf agama yang menyembah berhala selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hampa duk sembah berhala, hampa tak sembah Allah, kami tak akan
kami tak akan mengaku bahawa agama ni adalah agama yang benar. Walaupun agama ni datang daripada nenek moyang kita. Lalu kata mereka, sehinggalah timbul antara kita permusuhan dan kebencian walaupun abadah selama-lamanya. Lama mana hampa ambil keputusan hampa nak sembah berhala, selama itulah kita ni dianggap musuh dan kita akan saling membenci sesama kita. Kita hari ni kadang-kadang kita duk keluarkan ungkapan, kita janganlah duk benci sangat dengan orang kafir ni. Kita janganlah duk benci sangat dengan orang kafir ni. Kita kena berkawan dengan orang kafir. Jangan kita tolak orang kafir, tak? Bukan nak kata kita nak tolak orang kafir, tak? Dalam Quran diceritakan macam mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan layanan orang kafir, orang musyrik terhadap orang Islam. Allah cerita dalam banyak ayat macam mana mereka ni takkan pernah mengiktiraf agama kamu, yakni Islam. Allah cerita secara khusus tentang orang kafir di dalam satu surah, iaitu surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Hampa buat bilah macam mana dekat orang kafir, hampa cerita pasal agama, belum tentu lagi depa nak ikut agama kita. Sebab apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, innahu, kata Allah Subhanahu wa taala kata Allah Subhanahu wa taala ketika mana Nabi SAW minta kepada Allah Subhanahu wa taala, doa ajarkan kepada pakciknya Abi Talib supaya memeluk agama Islam. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, kamu tak boleh bagi hidayah kepada siapa yang kamu nak. Bahkan kami yang memberi hidayah kepada siapa yang kami nak. Allah Subhanahu wa taala yang memberi hidayah kepada siapa yang Allah nak. Kerja kita ni cuma dakwah. Tapi berhati-hati kita dengan golongan-golongan kafir. Hati-hati kita dengan golongan-golongan musyrik. Kerana nama-nama mereka disebutkan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala isytihar perang ataupun isytihar musuh bagi mereka yang ingkar ataupun mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ketika mana kaum-kaum daripada orang yang beriman daripada kalangan Nabi Ibrahim, mereka menjadikan orang yang menyembah berhala ini sebagai musuh mereka abada, selama-lamanya. Sehinggalah kamu ni memeluk agama yang sama dengan kami, yakni menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Kemudian kata mereka, hatta tu'minu billah, sehinggalah hampa ni menyembah Allah Subhanahu wa taala, illa qaula Ibrahim li abi, melainkan yang mana Nabi Ibrahim ni dia ni dah berjanji dengan pak dia. Nabi Ibrahim janji apa dengan pak dia? Nabi Ibrahim berjanji, la astaghfiranna lak, supaya aku ni minta ampun kepada Allah atas pak aku ni. Sebagai seorang anak, sayang kepada mak dan pak. Siapa ayah Nabi Ibrahim AS? Ayah Nabi Ibrahim AS ni bukan setakat dia ni tak beriman pada Allah Ta'ala. Dia ni bukan setakat mensyirikkan Allah Ta'ala. Bahkan pak dia ni adalah tukang buat berhala tu. Kalau ada orang yang menyembah berhala, sekurang-kurangnya tidak, dia tu bukan tukang buat. Kalau tak ada tukang buat, mana akan ada si patungnya itu? Tetapi ayah Nabi Ibrahim adalah si pembuat kepada patung tadi, yang menyebabkan ramai lagi orang dapat menyembah berhala tadi. Ni Allah Subhanahu wa taala letakkan keadaan Nabi Ibrahim duduk bersama dengan seorang ayah yang mensyirikkan Allah dan tukang buat patung. Kita kadang-kadang kalau fikir macam tu, besar ujian Nabi Ibrahim AS. Apa kata Nabi Ibrahim kepada pak dia? Pak, saya ni nak minta ampun pada Allah atas dosa pak ni. Tetapi ketika mana diceritakan di dalam tafsir Ibnu Katsir,
Diceritakan dalam tafsir Ibn Katsir bagaimana Allah Subhanahu wa taala melarang agar kita minta ampun kepada orang yang kafir. Larangan daripada Allah agar kita minta pengampunan Allah Subhanahu wa taala atas orang yang mensyirikkan Allah taala. Contoh, kita ada satu orang kawan kita ni orang kafir. Dia ni orang kafir, kemudian kita tahu yang dia tu duk sembah Tok Gong. Kita tahu dia duk sembah Tok Gong. Kita berkawan baik dengan dia ni. Duduk sebelah rumah, kita buat kenduri, kita panggil dia. Kita dulu nak masuk pindah rumah, dia mai tolong kita. Anak kita ni ada tuition, dia tolong pergi hantar. Kita ni buat jamuan raya, dia mai rumah kita. Dia buat raya, dia mai, kita pergi rumah dia. Bahkan dia buat makan lain dekat kita, dia buat makanan lain. Dia layan kita dengan baik. Kita anggap dia ni kawan baik kita. Kemudian kita Kita kata dekat dia, aku ni nak minta ampun dekat Allah agar hang ni diampunkan dosa sebab hang tak masuk Islam. Hang duk sembah Tok Kong hang ni, aku nak minta ampun dekat Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh. Allah larang. Sehingga ketika mana disebutkan di dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surah At-Taubah ayat 113 hingga 114. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma kana lin-nabi wallazina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak sepatutnya bagi nabi dan orang-orang beriman meminta ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik. Allah sebut dalam Quran, tak sepatutnya bagi seorang nabi, tak sepatutnya bagi seorang orang beriman minta ampun untuk bagi pihak orang-orang musyrik atas dosa-dosa mereka mensyirikkan Allah Ta'ala. Tak boleh. Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini tegur Nabi Ibrahim alaihissalam supaya Nabi Ibrahim tak mendoakan ke atas pak dia yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Mula-mula Nabi Ibrahim tak tahu pun. Dia tak tahu yang tak boleh berdoa macam ni. Dia pun minta ampun. Dia kata kat pak dia, dia dah terlanjur berjanji dengan pak dia. Dia kata, Abah jangan risau. Esok ni cik tolong doa kat Abah supaya Abah ni diampunkan dosa sebab Abah syirik pada Allah Ta'ala. Nabi Ibrahim tak tahu. Turun ayat Quran ni bagi tahu dekat Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu baru Nabi Ibrahim alaihissalam tahu yang rupanya tak boleh berdoa atas orang kafir yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh. Kita bukan yang tolong pi minta doa, minta ampun bagi untuk depa. Tak boleh. Sebab apa? Depa sendiri yang kena minta ampun kepada Allah sebab mereka mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu di dalam agama Islam adanya taubat. Orang yang buat dosa syirik pada Allah Ta'ala kena kembali kepada Allah Ta'ala dengan apa? Bertaubat dan mengucap 2 kalimah syahadah. Mengucap 2 kalimah syahadah, bertaubat pada Allah Ta'ala, minta ampun atas segala dosa. Sahabat-sahabat Nabi SAW ketika mana mereka ni minta ampun atas Allah Ta'ala atas segala dosa-dosa mereka yang sebelum mereka memeluk agama Islam dengan apa? Dengan mengamalkan amar ma'ruf nahi munkar. Mereka ikut belakang Nabi pula bawa panji-panji Islam untuk menyampaikan dakwah kepada apa? Kepada penduduk kota Mekah dan Madinah supaya mereka memeluk agama bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tak boleh. Masih tak boleh. Sebab apa? Ni dalil dia. Nabi Ibrahim minta ampun kepada pak dia sendiri. Ayah dia. Pun Allah tak bagi. Apakan pula kita ni? Yang boleh kita minta doa adalah apa? Doa supaya mereka dikurniakan hidayah. Kita ada kawan baik kita yang duk sayang tadi sekalipun, kita jangan minta ampun atas dosa syirik mereka. Tak. Yang kita minta doa adalah apa? Agar mereka berjaya agar mereka diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala supaya mereka ni masuk Islam. Tu kita boleh. Okay, sebab apa? Hebatnya kuasa doa.
Kerana dengan doa itu Allah Subhanahu wa taala nak mustajabkannya. Allah yang mustajab, bukan kita yang boleh mustajab doa dah. Allah yang mustajabkan dan diberikan hidayah kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala nak. Apatah lagi kepada orang yang kita doakan tadi. Jelas ha? Okey, baik. Kemudian ketika mana Allah Subhanahu wa taala tambah dalam ayat tadi, wa ma amliku laka minallahi min syai'. Tengok. Lalu ketika mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ketika mana mereka Nabi Ibrahim alaihi salam nak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa pak dia. Dengan kata Nabi Ibrahim, sesungguhnya kami bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana alai tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Lah kali Nabi Ibrahim doa pada Allah Taala, Nabi Ibrahim bertawakal kepada Allah Taala atas pak dia ni. Boleh jadi penghujung usia pak dia ni, pak dia nak masuk Islam, tak tahu. Bertawakal pada Allah Taala. Yang tu kita boleh. Macam tadi kan, kita tak boleh doa atas minta ampun atas dosa dia, tak boleh. Yang kita boleh adalah kita minta doa agar dia masuk Islam. Sebab apa? Itulah tawakal kita pada Allah Ta'ala. Kita meletakkan pengharapan kepada Allah Ta'ala agar kawan baik kita, agar mak metua kita, agar adik-beradik kita yang masih belum Islam, Allah Subhanahu wa taala bagi hidayah kepada mereka. Tuh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyambung di dalam ayat yang kelima, Rabbana la taj'alna fitnatan lillazina kafaru waghfir lana Rabbana innaka antal azizul hakim. Allah Subhanahu wa taala sebut, ya Tuhan kami, mereka berdoa, janganlah engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi orang-orang kafir. Siapa dia? Pak Nabi Ibrahim ni yang beriman minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka tidak dijadikan sasaran orang kafir. Hari ini banyak Islam dijadikan sasaran. Betul? Mereka berdoa pada ketika tu agar Islam tak dijadikan sasaran. Hari ini kita boleh melihat bagaimana Islam dijadikan sasaran oleh segenap penjuru, oleh segenap pihak, apatah lagi orang-orang bukan Islam. Saya bukan nak menyentuh dalam apa-apa isu, tetapi saya agak tekilan isu yang berlaku di dalam negara kita sendiri, yakni isu hadis 40 yang nak dimasukkan di dalam pembelajaran dan sistem pendidikan orang Islam ataupun anak murid yang beragama Islam sahaja di bumi Malaysia. Oh, tekilan. Baca cerita tu saya tekilan. Sebab apa? Sebab nak diimplementasikan satu subjek yang mana ada subjek yang membahaskan tentang hadis 40. Hadis 40 Imam Nawawi ni adalah antara kitab ataupun hadis utama yang dibawa di dalam pengajaran agama Islam. Kita kalau belajar hadis 40 tu merangkumi keseluruhan daripada setidak-tidaknya kehidupan kita pada harian-hari. Nak bawa masuk dalam hadis 40 sistem pendidikan untuk orang Islam sahaja, kita ditentang oleh orang bukan Islam. Bahkan boleh pula puak-puak bukan Islam ni buat tuntutan kepada kerajaan kita supaya mengeluarkan beberapa hadis di dalam hadis 40 tadi. Allahu Akbar. Kalau nak juga dijadikan sebagai silibus. Minta maaf lah saya sebut. Dia umpama macam ni. Kita ada Quran 30 juzuk. Kita ada 114 surah. 114 surah. Contoh, dalam Quran ada surah yang menceritakan tentang perang. Contoh surah Taubah. Kita ambil. Surah At-Taubah cerita pasal perang.
Asbab kerana kita tak mau meniupkan dalam hati orang Islam ni supaya nak berjihad perang. Kita buang satu ayat Quran, satu surah dalam Quran, yakni surah Taubah. Dan hampa nak mengajak kepada anak-anak orang Islam sini, ajak bilah 113 surah tu. Tapi satu tu jangan ajak. Boleh tak? Tak boleh. Sebab apa? Kufur. Tolak kita satu ayat Quran, satu surah daripada Quran, satu ayat Quran kita tolak, kufur. Tak boleh. Quran ni kita kena terima semuanya. Allah Subhanahu Nabi SAW sebut dalam hadis, kata Nabi SAW, taraktu fikum amrain lan tadillu ma tamassaktum bihima. Aku tinggalkan kepada kalian dua ni, yang mana kalau kalian berpegang kepadanya takkan sesat selama-lamanya atas dunia. Kitabullah, yakni Quran, wa sunnatun Nabi, hadis aku, kata Nabi. Ni satu hadis nak kena buang. Sebab apa? Asbab kerana meniup kebencian dalam kalangan orang Islam dan orang kafir. Tak. Ni Quran sebut. Takkan kita nak tolak Quran? Tak. Sebab itulah disebutkan, mereka takkan pernah untuk mengikut kepada agama kamu. Bahkan mereka takkan daripada 1 inci ke 1 inci, mereka takkan pernah juga tak mau sehingga kamu mengikut kepada ajaran mereka. Saya bukan nak cerita tentang skop, ruang lingkup, landscape di negara kita saja, dah. Perkara ini berlaku seluruh dunia. Islam mendapat tentangan di seluruh dunia. Di Sweden macam mana Quran dibakar. Bahkan pihak polis boleh bersekongkol, boleh halang pula ni. Ni siapa-siapa nak cuba lawan, kami ada polis yang tolong jaga kami duk buat upacara bakar Quran. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Kita minta kepada orang bukan Islam, orang kafir di bumi Malaysia, jangan sesekali masuk campur dalam urusan Islam. Jangan masuk campur. Sebab apa? Biarlah urusan Islam itu ditadbir oleh orang Islam dan untuk orang Islam. Kita nak mengajak hadis 40 untuk anak-anak bangsa agama Islam. Bukan untuk orang bukan Islam. Bahkan sedikit pun tidak ditiupkan api perkauman di dalam pengajaran hadis 40. Tidak. Percaya dan yakinlah. Takkan ada mana-mana ustaz nak meniup api perkauman ketika mana mengajar hadis 40 kepada anak bangsa kita. Tidak. Sebab itu, kita kena mempertahankan hak bagi orang Islam supaya mereka boleh mendapat ilmu dan juga pengajaran agama Islam di bumi Islam itu sendiri. Jangan ada halangan daripada orang bukan Islam. Kita takut. Jangan sampai ada daripada kalangan pemimpin kita yang akur kepada mereka. Jangan. Lihatlah pemimpin-pemimpin, ingat kalau kita akur kepada mereka, na'udzubillah, akidah kita pada saat dan ketika itu ditentukan oleh Allah Ta'ala atas apa yang telah kamu buat kepada agama Islam. Tuh. Kita kena beringat dalam hati kita, kita kena rasa bahawa sesungguhnya Islam ni perlu diletakkan di martabat yang tinggi. Tak boleh lawan apa sekalipun. Islam ni letaklah mana-mana negara, letaklah mana-mana tempat, letaklah mana-mana sekalipun, sesungguhnya Islam itu terletak pada tempat yang paling tinggi. Sekalipun kamu negara, sekalipun kamu itu raja, sekalipun kamu apapun atas dunia, Islam adalah yang nombor 1. Link semua duduk bawah, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5. Sebab tu dalam rukun negara, yang pertama apa? Kepercayaan kepada Tuhan. Bahkan kepercayaan kepada Tuhan itu merujuk juga kepada kita yang berada di bumi Malaysia, yakni perlembagaan kita. Dalam perlembagaan kita, agama Islam sebagai agama persekutuan. Agama Islam agama rasmi negara kita.
Jadi kita tak boleh tolak. Bahkan agama rasmi Islam adalah di Malaysia, tetapi agama-agama lain kita tidak menolak. Bahkan diberi kebebasan untuk mereka menganut dan juga membawa agama mereka di bumi Malaysia. Cuma jangan langgak lah. Betul tak? Jangan langgak sempadannya. Seperti mana yang Nabi SAW pernah buat. Zaman pemerintahan Nabi di kota Madinah. Nabi bagi orang-orang bukan Islam ni, yang mana mereka nak mengamalkan agama mereka, silakan. Tetapi jangan melepasi sempadan yang diberikan oleh Nabi SAW. Okey, baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut pula dalam ayat yang seterusnya. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa man yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya pada mereka itu, yakni Ibrahim dan umatnya, ada teladan yang baik bagimu. Siapa umat dia? Umat dia yang beriman pada Allah Ta'ala. Ada contoh yang boleh diikuti oleh orang-orang selepas pada kamu. Apatah lagi Nabi Muhammad SAW dan umat baginda kita. Boleh ambil. Apa dia suri tauladan? Nabi Ibrahim AS antara orang yang cukup lembut dan sifatnya yang ada pada diri dia. Nabi Ibrahim antara orang yang taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu dalam peristiwa korban, Nabi Ibrahim telah dikurniakan mimpi oleh Allah Ta'ala. Nabi Ibrahim pergi jumpa Nabi Ismail. Nabi Ibrahim ni ada 2 isteri, ada 2 anak. Isteri yang pertama bernama Sarah. Tapi apabila Nabi Ibrahim hidup dengan Sarah, tak ada anak. Lalu Nabi Ibrahim berkahwin pula dengan hambanya, yakni hamba kepada Sarah, iaitu Siti Hajar. Kahwin dengan Hajar, baru dikurniakan anak bernama Nabi Ismail. Okay. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim agar menyembelih anaknya sendiri. Turun wahyu daripada Allah. Kemudian Nabi Ibrahim pergi jumpa dengan Nabi Ismail. Beritahu, wahai anakku, aku menerima perintah daripada Allah agar menyembelih kamu. Kita kalau dapat wahyu daripada Allah supaya sembelih anak kita, kita buat? No. Anak aku sayang. Dahlah anak comel pula. Ada lesung pipik. Pula. Senyum pun dah sok lesung pipik. Senyum lesung pipik. Orang tengok tu, Allah, geram. Orang yang main tengok tu, anak cucu kita geram ni. Rasa nak cubit pipi, rasa nak cium banyak kali. Rasa macam ambil nak bawa balik tu. Ada yang kata boleh nak ambil, letak dalam frame. Comel sangat. Sayang macam mana pun kita ke manusia. Saat dan ketika itu, Nabi Ibrahim kuatnya sayang lagi pada anak dia. Tetapi Allah Subhanahu wa taala uji dengan perintah sembelih anak. Apa kata Nabi Ismail? Wahai ayahku, adakah ini datang daripada Tuhan, yakni Allah Subhanahu wa taala? Lalu kata Nabi Ibrahim, ya, ini adalah perintah Allah. Lalu kata Nabi Ismail, jika begitu, ikutlah perintah Allah, sembelihlah saya. Oh, kita kalau kena time tu nak sembelih anak 3-4 kali. Allah Subhanahu wa taala tukarkan Nabi Ismail dengan kibas. Tu. Bukan senang nak buat tu. Tapi itulah ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Nabi Ibrahim tergolong sebagai Nabi ulul azmi. Yakni Nabi antara yang paling banyak menerima ujian dan dugaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik. Kemudian ketika mana Allah Subhanahu wa taala kata pada diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang beriman yang datang daripada kaum Nabi Ibrahim ini ada suri tauladan yang boleh dijadikan contoh yang baik dalam kehidupan kita.
Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, iaitu bagi orang yang mengharap pahala Allah dan keselamatan di akhirat nanti. Dan barang siapa yang berpaling, maka sesungguhnya Allah, dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Allah bagi tahu dalam ayat ni, hampa ikut tengok macam mana Nabi Ibrahim dan juga puak-puak yang beriman yang datang daripada kalangan Nabi Ibrahim, mereka beriman kepada Allah. Kita kena ikut mereka beriman pada Allah juga. Sebab apa? Kalau kita yakin adanya hari akhirat esok ni, beriman kita kepada Allah Ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala lagi maha kaya dan maha terpuji. Baik. Kita sambung dalam ayat seterusnya, ayat yang ketujuh. Asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladzina na'adaitum minhum mawaddah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menimbulkan kasih sayang antara kamu dengan orang-orang yang kamu musuhi di antara mereka. Okey, Allah Subhanahu wa taala bagi tahu dalam hati orang-orang yang mereka menimbulkan kebencian dan permusuhan. Siapa dia? Orang beriman dengan orang kafir ataupun orang musyrik tadi. Allah kata mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang antara kamu dengan orang-orang yang kamu musuhi. Atas dunia hampa dah sebut tadi dah, bahawa sesungguhnya kami berlepas diri daripada apa yang hampa buat. Dan kita ni istihar musuh, perang. Musuh, hampa musuh kami. Sebab selama mana hang tak menyembah Allah Ta'ala, hang dikira musuh kami. Tu. Jadi, bila ketika mana mereka memusuhi, dan kemudian ada daripada kalangan orang musyrik, daripada kalangan kaum Nabi Ibrahim ni, yang memeluk agama Nabi Ibrahim, menyembah Allah Ta'ala, janganlah ada kebencian dan permusuhan lagi antara kamu. Bahkan Allah kata mudah-mudahan ditimbulkan kasih sayang antara mereka. Jadi bila anda masuk Islam, sebab tu orang Islam kan, biasa ketika mana kita tengok upacara majlis syahadah, majlis penyaksian bersyahadah satu orang yang nak memeluk agama Islam kan. Bagi contoh majlis hari Jumaat, ada seorang buat Jumaat lah, ramai orang Islam kan. Imam umum hari ni kita ada seorang saudara kita akan diislamkan. Okey, selepas solat Jumaat nanti. Okey. Selalu masjid negeri ramai lah orang nak buat kan. Kemudian habis mayang, kemudian doa semua semayang sunat, okey duduk ramai berkumpul nak tengok majlis syahadah. Iaitu mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Lepas saja habis baca doa apa semua, ada orang Islam yang peluk. Betul? Main peluk dia ni, Allah, orang Muslim peluk, pakat orang lain main peluk. Dan ada pula daripada kalangan ni orang-orang Islam kadang bagi duit. Masuk ambil duit, nah masuk dalam poket, ambil duit, masuk bagi dalam poket. Sebab apa? Dia dah sudah digelar sebagai mu'allaf. Mu'allaf ni orang yang layak mendapat zakat. Bila ketika mana dia dah peluk agama Islam, orang Islam ni menganggap dia adalah saudara kita. Macam mana sekalipun dia mesti dilindungi. Kalau dia tak ada duit, kita kena tolong dia bagi duit. Kalau dia tak ada makan, kita kena tolong dia bagi makan. Kalau dia tak ada pakai, kita kena tolong bagi pakai dekat dia. Sebab apa? Dia adalah saudara kita sesama Islam. Walaupun kulit berlainan. Dia ni hitam. Dia ni sebelum ni beragama Hindu. Kemudian memeluk agama Islam. Kulit hitam. Nampak cakap India. Tapi asbab kerana dia mengucap dua kalimah syahadah, dia sudah dikira sebagai Islam. Wajib atas kita bantu dia. Dia tak ada ilmu, kita kena ajar pada dia. Hang tak reti solat, tak apa, aku ajar hang solat.
Macam mana cara solat? Angkat takbir, kemudian berdiri, kan? Angkat takbir, kemudian dalam kita nak angkat takbir tu, kita kena ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap kali kita mayang, kena khusyuk, ingat Allah Taala. Macam mana cara kita nak ingat? Kita ajak. Kita rukuk, kita iktidal, kita sujud, duduk antara dua sujud, nak baca apa, semua kita ajak. Wajib atas dia sebab apa? Sebab dia tu Islam, dan kita Islam, dia tak reti. Kita kena ajak dia. Itu cara dia. Jadi, bila ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu dalam ayat yang ke-8 ini, yang mana Allah Subhanahu ada yang ke-7, Allah Subhanahu Wa Taala sebut menimbulkan kasih sayang antara orang yang kamu musuhi tadi. Dan Allah Maha Perkasa dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian dalam ayat yang ke-8, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu kerana agama dan tidak pula mengusirmu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Allah sebut dalam ayat ke-8 ni apa? Allah tak larang kita buat baik kepada orang yang tidak memerangi kamu. Maksud dia, ada satu orang sahabat kita, dia ni bukan beragama Islam. Dia ni kafir. Tapi dia ni tak pernah lawan kita pun buat Islam. Kita tak pernah terdengar langsung daripada mulut dia duk caci Islam dok. Kita tak pernah dengar daripada perkataan dia yang mengata kepada Islam dok. Kita tak pernah tengok daripada tulisan dia yang duk tulis caci mercak, duk mencaci ni kepada agama. Tak pernah. Agama Islam tak pernah. Kita kenal dia ni orang baik, tak pernah. Bahkan kita tengok kadang-kadang kita nak solat, dia bagi tahu, surah solat, mai sini, saya kasih tempat. Ini bersih punya tempat. Saya tak nak buat apa-apa sini, okey, you boleh solat sini. Dia nak tolong kita pula, supaya kita jaga agama kita. Malam ada satu orang hantar satu video kat saya. Dia kata tengok ni, macam mana ada satu orang Cina di Kelantan. Cina di Kelantan ni cakap supaya orang jaga solat. Dia tu bukan Islam, tapi dia nasihat orang supaya jaga solat. Dia nasihat orang Islam supaya jaga solat. Bukan kata nasihat benda lain tak. Nasihat supaya kita sembah Allah. Macam mana ni? Anak kata apa? Dia ni orang yang tak memerangi agama. Ada orang yang macam ni. Yang kita duk kata tu ni ada je orang bukan Islam yang baik. Ya betul lah. Orang bukan Islam yang baik adalah orang yang tidak memerangi agama Islam. Tu orang bukan Islam yang baik. Bukannya orang bukan Islam yang dia buat baik dengan kita, dia mai bagi makan, belanja makan kita, dia ni sentiasa ni duk sokong kita, tapi belakang kita lawan Islam. Tak. Itu bukan orang yang baik. Sekalipun dia ni nampak perilaku dia baik, dia ni tak makan rasuah, dia ni tak makan benda haram, tapi dia ni lawan agama Islam. Tak boleh. Dia bukan dikira orang yang baik. Orang yang baik adalah orang yang tidak memerangi agama Islam. Dia tak lawan agama Islam. Dia tak makan rasuah, dia tak makan benda-benda haram, dia hormat agama Islam. Dia hormat orang-orang Islam. Dia cuma buat hal dia saja. Tak apalah, aku mungkin dia ni tak dapat hidayah lagi, dia nak sembah Tok Kong ke. Tak apalah. Selagi mana dia belum memerangi agama Islam kita lagi, dia boleh dikira buat baik. Tapi dia bukan orang yang dijanjikan Allah Ta'ala boleh masuk syurga dah. Kadang-kadang ada orang kita, dia ni pun tantah boleh masuk syurga esok ni. Boleh masuk syurga lagu mana? Abu Talib, pak saudara Nabi, buat baik pada Nabi. Nabi sayang sungguh ke Abu Talib ni. Sayang sungguh.
Sampai waktu ketika mana dia tengah nazak, Nabi minta doa pada Allah ni, ya Allah, aku nak dia ni Islam. Tapi Allah tak bagi. Allah tak bagi. Kita duk kata dia mungkin boleh, dia ni boleh masuk syurga sekiranya dia Islam, insya-Allah. Kalau dia belum masuk Islam, tapi dia ni hanya baik saja, dia tetap tak masuk syurga. Dia tetap tidak diampunkan dosa dia. Sebab kenapa? Dia tak masuk Islam, bermaksud dia syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Okey, jelas, baik. Kemudian sambungan ayat daripada situ. Allah Subhanahu wa taala sebut yang mana ada orang pula yang tak halau kamu keluar daripada negeri kamu. Ayat ni turun sebab apa? Berlaku satu peristiwa. Ni ayat ni turun sebab apa? Berlaku satu peristiwa. Satu hari Asma binti Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar, kenal tak? Siapa? Anak Sayyidina Abu Bakar. Anak Pak Bakar lah. Pak Bakar kita encik. Bahasa kita Pak Bakar lah. Anak Sayyidina Abu Bakar bernama Asma. Satu hari dia ni dah menikah duduk luar dah. Dia duduk luar. Dia didatangi oleh mak dia. Dulu ada cerita ni. Yang mana mak dia ni masih belum agama Islam. Mak dia ni masih musyrik waktu tu. Mai jumpa datang rumah Asma waktu tu. Dia main mak sayang anak. Macam mana anak ni peluk agama Islam pun tak apalah. Walaupun aku masih tak dapat hidayah, duk peluk agama nenek moyang aku, tapi sebagai seorang mak, sayang pada anak. Sayang pada anak. Jadi, satu hari mak dia ni masak makanan, kemudian bawa pergi rumah Asma. Bawa pergi ketuk. Dia kata, Asma, ni mak mai bawa makanan. Mak mai bawa makanan. Apa Asma buat? Asma tak ambil makanan tu. Asma tak ambil makanan tu. Sebab kerana apa? Sebab mak dia tu musyrik. Mak dia tu musyrik. Mensyirikkan Allah Ta'ala. Masih belum agama Islam lagi. Asma tak ambil. Kemudian Aisyah dia pergi cerita benda tu ke Nabi SAW. Aisyah pergi cerita ke Nabi. Dia kata Asma, mak pergi rumah dia bawa makanan. Tapi Asma tolak sebab mak ni bukan Islam. Tak ambil. Turun ayat Quran ni. Yang mana Allah Subhanahu wa taala kata kepada Nabi SAW, dan Allah tidak melarang kita buat baik kepada orang yang tak memerangi agama kamu dan mengusir kamu keluar daripada negeri kamu. Maksud dia apa? Mak Asma ni walaupun dia masih belum Islam, tapi dia tak pernah lawan Islam. Dia tak pernah lawan Islam. Jadi kata Nabi SAW kepada Asma, ambillah apa yang mak buat tu, ambil. Buat baik pada dia. Kemudian lepas pada tu barulah Asma ambil. Jumpa mak dia, mak bagi saya makanan tadi, saya nak makan. Rindu saya makanan mak. Makan. Sebab apa? Kita dibenarkan buat baik. Sebab tu kita kadang-kadang hari ni tak ada masalah. Jiran sebelah rumah kita orang bukan Islam, dia selama mana kita duduk kat situ tak pernah dia duk caci maki agama kita. Bahkan dia tanya dekat kita ni, kita tengah duk buat kerja sembang-sembang minum kopi hari Jumaat sampai pukul 12 tengah hari, dia kata, ini hari Jumaat kan? You tak ada pergi sembahyang Jumaat ke? Oh, saya pun terlupa lah, ini hari Jumaat. Dia kata, cepat-cepat siap pergi. Nanti kita sembang lagi lepas sembahyang Jumaat. Dia mengingatkan pula kita. Dia tak pernah bagi tahu saya, nantilah sekejap lah, duduklah sembahyang Jumaat lah. Minggu depan pun ada boleh sembahyang Jumaat. Ini minggu, tak ada satu minggu saja tak ada sembahyang. Apa kisah? Tak ada, dia bukan macam tu. Dia bukan macam tu. Bahkan dia menjaga kita ni yang beragama Islam agar kita ni boleh mengamalkan ibadat dan agama kita dengan baik. Maksud dia apa? Dia tak terang kita. Jadi Nabi benarkan kita buat baik orang macam ni. Jiran sebelah rumah, kita masak cokodok satu pinggan, bagi ke dia. Dia kata, ni saya ada masak, ini cokodok, isteri saya masak, banyak sedap. Dia ambillah makan, satu keluarga. Dia ambil makan. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Kita berbuat baik kepada orang bukan Islam yang tidak memerangi agama Islam. Ayat yang ke-9.
Allah Subhanahu wa taala sebut innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum fiddin wa akhrajukum min diyarikum wa zaharu ala ikhrajikum an tawallawhum wa man yatawallahum fa ulaika humuz zalimun. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat yang ke-9, sesungguhnya Allah hanya melarangmu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu. Allah Subhanahu Wa Taala kata, yang aku larang hampa ni adalah hampa jadikan depa ni kawan siapa? Orang yang duk perang agama Allah Taala ni. Macam tadi lah saya kata. Oh, dia ni tak makan rasuah, dia ni baik, semua orang kita baiklah. Semua dari segala segi memang baik. Kita duk pujilah. Sampai kita duk kata, aku tak pernah jumpa lagi orang yang bukan Islam yang sebaik dengan ni. Bahkan ada satu kawan aku yang Islam pun tak baik lagu ni macam dia. Kita punya duk angkat dia tu. Tapi bila mai tentang bab, contoh macam tadi, bab mai hadis 40, tiba-tiba dia keluar kenyataan. Dia kata kat kita, "Hei kawan saya mau cakap sama you itu para baguslah buat itu hadis 40. Janganlah you cakaplah sama you punya kawan-kawan semua, jangan buat itu macam lah." Dia baik, tapi dia larang, dia masuk campur dalam urusan agama kita. Dia antara orang yang tentang. Ni dalam kejiranan dia terkenal sebagai orang yang cukup baik. Sebut nama dia dalam kejiranan kita, dia orang bukan Islam yang paling baik. Tapi bila mai bab azan, dia mai tegur. Saya mau cakap dalam ini mesyuarat, saya minta supaya itu azan jangan kalau boleh dalam sajalah, jangan luar. Saya mau tidur Saya mau tidur. Contoh, saya bukan mengkhususkan kepada sesiapa, tidak. Minta ampun dan maaf, tidak. Cuma saya sekadar memberikan contoh. Dia orang bukan Islam yang cukup baik. Perilaku dia cukup baik. Orang kenal dia cukup baik. Tapi dalam bab agama, dia tegas. Dia tak boleh terima agama kita. Duk bunyi azan ni, dalam kejiranan kita, semua ni 99%. Ada 100 biji rumah, 99 rumah semua Islam. Satu je rumah dia, orang bukan Islam. Dan dalam tu dia seoranglah yang bukan Islam yang paling baik. Sebab dia seorang aja. Tapi dia yang paling lantang duk lawan. Oh, janganlah azan, saya mau tidur. Janganlah azan kuat-kuat. Tak boleh. Orang macam ni, orang yang memerangi agama. Jadi, kata Allah Subhanahu Wa Taala, jangan kamu menjadikan orang yang memerangi agama kamu sebagai teman-teman kamu. Dengan kawan dengan orang duk lawan agama ni. Orang yang lawan Islam, kita jangan kawan dengan dia. Tu yang ramai rakyat duk kata ni siapa yang tentang hadis 40. Tolak. Jangan kita berkawan dengan mereka ni. Sebab apa? Dia perangi agama. Kita kadang-kadang bercakap apa yang kita buat bukan ikut suka kita. Kita pandu pada Al-Quran. Al-Quran sebut. Allah Subhanahu Wa Taala kata, Allah hanya melarang kamu menjadikan kawanmu, yakni orang-orang yang memerangi kamu kerana agama dan mengusirmu dari negerimu. Ni mengusir negeri ni. Habis tanah orang Islam tak ada dah. Pakat perhabis dia ambil tanah orang bukan Islam. Ambil nak buat pembangunan, tak apa, kami bagi pampasan. Kami bagi sebiji rumah buat duduk, tapi tanah ni kami nak beli. Tu je antara tanah orang Islam duk dah. Pun beli habis ambil. Maksud apa? Ini cara mereka mengusir kamu keluar daripada negeri kamu. Tetapi dikhususkan ketika mana dulu? Zaman Nabi SAW, orang-orang yang berada di Mekah yang nak ikut kepada Nabi SAW dihalau keluar daripada kota Mekah. Pi hampa nak ikut kepada Muhammad. Pi. Jangan main lagi pijak kaki hampa dekat sini. Ni ayat seterusnya akan menceritakan pula tentang bagaimana Nabi SAW. Ayat yang ke-10.
Allah Subhanahu wa taala cerita pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang bukan Islam yang mai jumpa Nabi, dia declare dia ni Islam. Ni nak bawa kepada tajuk surah kita, Al-Mumtahanah. Orang yang disoal. Soal apa? Atas ketika mana mereka datang jumpa Nabi, kata kami dah Islam, kami nak mai berteduh kat Madinah ni. Nabi nak terima ke tak? Jadi Nabi kena soal kepada mereka. Soalan apa? Kita akan cerita pada pengajian yang akan datang insya-Allah. Okey, nak mai tentang bab tu. Macam mana Nabi SAW soal. Pula orang yang lari daripada kota Mekah mai Madinah, boleh tak nak terima? Sebab apa? Sebab tahun tu berlaku perjanjian Hudaibiyah. Berlaku perjanjian Hudaibiyah. Dan kita akan tengok dan kita akan cerita serba sedikit tentang perjanjian Hudaibiyah ni. Okey, tentang perjanjian Hudaibiyah. InsyaAllah kita akan masuk pada pengajian yang akan datang insyaAllah. Okey, kita berhenti ayat yang ke-9. Allah SWT sebut wa man yatawallahum faulaika humuz zalimun. Okey, dan barang siapa yang menjadikan mereka ni sebagai kawan, okey, kata Allah Subhanahu wa taala faulaika humuz zalimun, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Ini adalah amaran daripada Allah Ta'ala kepada orang yang menjadikan orang yang perangi agama Allah Ta'ala ini, yang mana mereka jadikan kawan, mereka adalah orang yang zalim. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak pernah salah dalam kata-katanya. Jadi kita boleh tengok kalau ada orang-orang macam ni, kita akan melihat sedikit demi sedikit kezaliman mereka terserlah. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar hati kita ditetapkan pada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Agar Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa melorongkan lurusnya jalan kita menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana Nabi SAW membacakan, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Okey, kita berhenti sampai sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepada kita kefahaman agama, dan kita akan sambung ayat yang ke-10 pada pengajian yang akan datang insya-Allah. Okey, baik. Pada hadirin sekalian, saya nak umum satu ni lah. Ni flyer saya bawa. Bulan lepas saya umum. Saya bersama keluarga kita buka pondok di Pahang. Okey, dalam proses pembangunan. Tahun ni kita pecah tanah. Kemudian kita nak naikkan pondok. InsyaAllah di situ kita akan buat pengajian pondok dewasa. Lepas daripada SPM nak belajar pondok, boleh datang tempat kita. Kemudian orang yang warga emas, kita akan bina juga beberapa pondok warga emas. Okey, orang warga emas, orang tak mau dah. Kadang-kadang duduk di bandar dan sebagainya, nak duduk belajar ilmu agama pula di perkampungan. Okey, kita ambil mai duduk tempat kita. Dan yang ketiga, kita juga buka tahfiz. Okey, tahfiz. Tahfiz ni fasa ketiga nanti. Okey, kita nak setiap daripada wang-wang yang orang bagi, pahalanya sentiasa mengalir selama mana dibacakan ayat Quran dekat tempat tu. Dah mengaji agama pun dah dapat banyak dah. Ni baca Quran lagi banyak lagi ditambah. Okey, insya-Allah kami dalam proses pembinaan, bantulah saya dan tim-tim saya ni dalam kita nak membina generasi ulama. Okey, supaya ilmu agama Allah Taala ni terus mekar dan berada di bumi Malaysia ini. Okey, jadi nanti ambil lah. Saya tak buat kutipan pun. Cuma ambil saja flyer ni, nanti simpan. Ni saya buat kertas keras supaya orang tak buang. Pegang, sayang sangat lah nak ni. Pegang ni sampai dia rumah. Nak buh dalam buku ke, nak tampal dekat peti ais ke tu kan. Tampal lah. Tengok esok ni, mai hari Jumaat. Hari ni ada kat sini account bank. Ada QR code. Scan saja. Masuklah berapa nak masuk pun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati sedekah kita, yakni sedekah jariah kita. Okey, seperti mana kata Nabi SAW, kullu bani Adam, kata Nabi SAW, setiap anak Nabi Adam itu apabila dia mati, in qata'a amaluhu illa thalatha,
Okay, terputus segala amal melainkan 3 perkara. Yang pertama, sedekatun jariah. Ini sedekah jariah kita. Okay, kita duk bagi sedekah jariah ni tak akan putus walaupun kita dah meninggal dunia. Okay, kita berada dalam kubur. Yang kedua, ya'inu al-ilmu yang tanfa'u bih. Ilmu yang dimanfaatkan. Yang ketiga, waladun soleh yada'ulah. Bantu kami untuk bina generasi anak-anak yang membawa agama untuk menjadi anak soleh kepada ibu bapa mereka. Okey, nanti pakai ambil lah. Sekejap lagi boleh ambil, simpan. Okey. Itu saja daripada saya. Wallahu ta'ala a'lam. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah dan silap itu datang daripada diri saya sendiri. Mohon ampun dan maaf. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.